kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang kita tinggalkan pada 2 bulan yang lepas lah ya, kerana bulan lepas saya tak ada kuliah. Ganti, ada orang ganti tak? Ada saya masuk ward. Asalnya demam je, tapi ada buat operasi hidung sikit. Tapi sebulan jugalah MC. Tu hidung saya sengau sikit ya. Tak demam, tapi sengau. Dah sebulan dah. Doktor kata dalam sebulan ni awak sengau lah. Okeylah, saya tunggulah sebulan. Tapi dah sebulan sengau juga. Kalau sampai 2-3 bulan sengau, saya samalah doktor tu. Cakap telefon kalau dengan member dia tanya, kau demam ke? Tak ada demam. Sengau. Saya hidung dah kena korek lah. Resdung. Baik. Tapi Alhamdulillah sihat, bukan tak sihat ya. Operation pun sihat. 2-3 hari lepas tu je sakit. Lepas tu okey je. Boleh hulu hila boleh je. Doktor suruh duduk rumah rehat. Kita keluar juga tengah hari, keluar makan lah. Asyik food bandar je kan. Boring juga, dalam mahal. Dia cari makan tengah hari ya. Ada sempat member juga, MC pun keluar. Aduh. Habis tu kan duduk rumah je lagi sakit. Tengah hari saya keluar lah, saya makan. Malam-malam pun keluar juga kadang pergi kuliah. Ya tak? Dia panggil sinus. Ada pernah buat tak? Ada, saya jemaah lain ada yang pernah buat. Ada seorang tu lawyer pencen, umur dah 72 tahun. Bekas graduan UIA juga dulu. Senior saya lah, banyak lah. Saya masuk UIA tahun 97, dia masuk tahun 87. Dia antara graduan terawal lah dia, lulusan undang-undang. Tapi masa dia masuk U tu, umur dia dah 36 tahun. Masa tu, after SPM dia kerja dulu. Berapa tahun dia kerja? 20 tahun kerja, cari duit. Sekarang ni dia umur 72, 73 macam tu lah. Dia pun ada buat operasi hidung juga. Dia sakit ni, operasi tak sakit, kita tidur, bius kan. Dia after tu lah, selepas tu. Lepas tu kena dressing. Seminggu 2 kali. Dressing tu sakit sikit lah ya. Menyesal juga buat. Kena korek hidung, keluarkan semua darah-darah beku. Aduh. Tapi tak apalah ya, nak buat macam mana. Pasal doktor kata kalau awak tak buat operation ni, lepas ni kalau awak demam lagi, saya tak bernafas dah 2 hari. Bernafas ke mulut. Hidung tak boleh bernafas, tertutup. Saya demam je cerita dia. Demam sikit lah. Lepas tu tak boleh bernafas ke hidung. Biasa kalau tersumbat, tak ada teruk sangat. Hari tu tersumbat teruk lah. Jadi doktor dah kata, kalau tak buat operation ni, nanti lepas ni tersumbat lagi. Nanti ada infection. Dia takut-takutkan kita pula. Kan? Terpaksa lah buat lah. Baik. 5 minit buang masa datang situ aja. Tapi sihat Alhamdulillah. Sihat ya. Sakit sikit-sikit tu biasa lah tuan. Manusia kan. Janji kerja buat kita, okey, boleh kita lakukan. Baik. Hari tu saya ingat banyak kuliah kita berada pada ayat yang ke-25 daripada surah Al-Baqarah. Ya, surah terpanjang dalam Quran dan antara surah yang amat-amat digalakkan kita membacanya setiap masa. Ya, saya sering ingatkan pada tuan-tuan. Man akhadhaha barakah wa man tarakaha hasarah wa la yastati'uha al-batalah. Kalau dulu-dulu tuan-tuan ingat di awal kita belajar tentang surah Al-Baqarah, antara kelebihannya ialah Nabi suruh kita baca. Siapa-siapa yang membacanya dan mengamalkannya, maka ia adalah barakah. Ya. Sebab itu saya personally, saya mesti baca surah Al-Baqarah every day. Walaupun tak khatam semua. Ya. Saya akan baca lah. Paling kurang saya akan baca surah yang saya hafal. 50 ayat yang pertama. Dulu apa banyak tuan. Zaman belajar dulu
Al-Baqarah 1 juzuk. Tapi biasalah kan, lupa, makin kurang. Sekarang ni hak lancar 50 ayat je. Paling-paling saya malas, saya akan baca ayat yang saya hafal. Sambil bawa kereta, saya akan baca every day. Tapi sebaik-baiknya kita dapat khatam, walaupun tidak setiap hari. 2-3 hari pun tak apa. Kurang-kurang adalah yang kita baca. Kerana Nabi kata, siapa yang mengambilnya, maka barakah. Mengambilnya maksud membacanya dan mengamalkannya. Kerana dalam Al-Baqarah ada ayat tentang kepercayaan, kita beriman, ada ayat tentang amalan, Allah Ta'ala suruh semayang. Dalam Al-Baqarah ada beberapa ayat Allah Ta'ala suruh semayang, Allah Ta'ala suruh zakat. Sabit dengan semayang, Allah Ta'ala sebut tentang sujud, tentang rokok. Jadi kita amal. Barakah kata Nabi, berkat. Wa man tarakaha hasarah, dan siapa yang meninggalkannya, baca pun tidak. Ya. Amal jauh sekali. Mungkin amal lah, dia suruh semayang, kita semayang. Tapi baca tak baca, meninggalkan surah Al-Baqarah. Nabi kata hasarah, kerugian yang amat besar. Ya. Wala yastati'uha al-batalah. Ya. Dan tidak boleh ditembusi akan surah ini oleh ahli-ahli sihir. Ya, siapa-siapa yang sering membaca Al-Baqarah, dia tak akan terkena sihir insya-Allah Ta'ala. Dan jika ia terkena sihir, surah ini adalah salah satu surah yang kita boleh baca sebagai penawarnya. Base kepada hadis Nabi SAW yang berkenaan. La yastati'uha al-batalah. Kata Al-Imam Ibn Hajar, la yastati'uha as-saharah. Tidak mampu melawan surah ini oleh ahli-ahli sihir. Ya. Siapa yang nak elak daripada disihir, baca surah ini. Ya. Mana dia surah yang khusus untuk sihir. Di samping surah yang lain lah, macam 3 Qul, ya. Dan kalau dia kena sihir sekalipun, ini surah penawar. Ya. Jadi tak cukup dengan kita jumpa ustaz, satu buat air sikit, campur limau sikit, campur daun bidara sikit. Kan? Balik mandi dia kata. Ya. Dia bacalah kat limau 7 biji, 12 biji ganjil lepas tu kan. Balik mandi sekali sehari, 7 hari. 3 biji limau. Saya dah baca ni, jampi limau ni 21 biji untuk 7 hari mandi. Kan? Dia bagi daun bidara beberapa belah keping, campurlah sekali mandi, contohlah, ya. Itu dia jual lagi minyak kasturi. Balik pakai minyak kasturi, dia kata. Jin tak boleh dekat. Belilah kita. Tak jadi pun, jumpa ustaz lain pula. Macam itulah, ya. Tapi yang diajar oleh Rasulullah SAW, kita tidak melakukannya. Boleh nak pergi jumpa, cara dia buat tu tak adalah mengarut, ya tak? Daripada pergi jumpa bomo tu. Tapi di samping kita buat juga hak tu, kita amalkanlah surah ini. Jadi berkat, ya. Dan memang kita nak keberkatan dalam hidup kita. Ya? Baik. Itu selingan je. Malam ni kita nak masuk ayat yang khususnya, itulah ayat yang ke-26. Daripada surah ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sampai situ je dulu, ya. Dia tulis jim. Jim ni waqaf jaiz, mana kita boleh berhenti atau kita boleh teruskan. Jaiz ni makna harus. Jaiz ni makna harus, ya. Jaza, yajuzu, jawazun, jaizun, masuk harus. Ya. Boleh berhenti, boleh teruskan. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak malu untuk membuat perumpamaan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la, tidak, yastahyi, malu, ya, an yadriba mathalan, untuk membuat
perumpamaan ma ba'udatan fama fauqaha, walaupun sekadar seekor nyamuk atau yang lebih daripadanya. Ya. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak malu untuk nak buat perumpamaan yang lebih kecil. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tak malu untuk buat perumpamaan sekadar seekor nyamuk ataupun lebih kurang itu, lebih sikit, lebih tinggi daripadanya. Ya. Pasal apa Allah Ta'ala kata begitu? Kerana kalau kita ingat dalam ayat yang sebelum ini, Allah Ta'ala ada buat perumpamaan. Seumpama kata Ibnu Abbas dalam sebahagian riwayat dalam buku-buku tafsir, termasuk apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Antara sebab nuzul ayat ini ialah orang-orang kufar, orang-orang munafik berkata kepada Rasulullah SAW, kenapa Allah Ta'ala hanya buat perumpamaan tentang api? Dulu kita belajar kan, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Itu antara perumpamaan yang Allah Ta'ala buat kata orang-orang munafikun. Perumpamaan mereka kata Allah seumpama orang yang menghidupkan api. Tengah-tengah api hidup-hidup tu, Allah Ta'ala padamkan api itu. Apa berlaku? Gelaplah. Maka mereka tercari-cari. Macam kita duduk dalam gelap macam mana? Duduk dalam terang elok-elok ni, pop, api mati. Begitulah keadaan orang-orang munafikun, di mana mereka tidak dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dalam kesesatan sebenarnya. Ya. Jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan orang munafik ni macam orang nyala api lah. Jadi mereka kata, perumpamaan ni biasa sangat, tak hebat pun. Ya. Bagilah perumpamaan yang hebat-hebat sikit. Kan? Kok besar-besar sikit, takkan api apalah sangat. Jadi Allah Ta'ala jawablah. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tidak malu untuk buat perumpamaan, bukan sekadar api tu, nyamuk pun Allah Ta'ala boleh buat perumpamaan lebih kecil daripada api. Betul tak? Ya? Lebih berbahaya daripada api. Malah api of course lah lebih hebat penciptaannya berbanding seekor nyamuk. Walaupun hari ni nyamuk kadang lebih berbahaya daripada api. Betul tak? Banyak penyakit dibawa daripada nyamuk kan. Penyakit denggi. Ya. Saya itu masa masuk wak itu tuan-tuan, 3 dia cek. Denggi pun dia cek. Influenza pun dia cek. Covid pun dia cek. Tapi negatif belaka. Sebab saya tak rasa panas. Tapi bila cek temperature 38.5, dia kata panas ni. Dia cek belaka. Ya. Denggi kan, nyamuk kan. Nyamuk bahaya juga tu. Ya. Walaupun pada asalnya nyamuk apalah sangat. Seekor nyamuk, makhluk yang teramat kecil, nak dibandingkan dengan api, makhluk Allah Ta'ala yang agak hebat. Betul tak? Ya. Jadi Allah Ta'ala kata, boleh je Allah Ta'ala buat perumpamaan yang pada mata kita nampak biasa-biasa, tapi tujuannya amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berfikir. Ya. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak malu. Ya. Walaupun antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala ialah malu, tapi dalam hal ni Allah Ta'ala tak malu. Allah Ta'ala malu tuan. Ya. Sebab itu antara salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala ialah malu. Ya. Seumpama yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam Sunan At-Tirmizi daripada Zaid bin Sabit. Ya. Di mana kata Nabi, innallaha hayyun karim. Yastahyi idza rafa'a al-'abdu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma safran wa fi riwayah khaibatan. Ya. Hadis yang sahih. Kata Nabi, Allah Ta'ala itu innallaha hayyun karim. Apa makna hayy? Hayyun ni makna maha pemalu. Ya. Hayyun hidup lain. Allahumma ya hayyu ya qayyum lain. Hayyun makna hidup. Kita doa kan, Allahumma ya hayyu ya qayyum. Ya.
Kita kalau nak doa, antara nama yang digalakkan untuk kita baca, di samping semua nama Allah boleh baca belaka. Tapi kalau dalam konteks doa, Nabi SAW banyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya. Ayat kursi adalah penghulu ayat Quran. Sayyid ayat Quran. Menurut beberapa hadis, antaranya hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abul Munzir ataupun Ubay bin Ka'ab. Dia tanya Ubay, ayu ayah ma'aka azam min kitabillah. Wahai Ubay, dalam kitab Allah manakah ayat yang paling azam, yang paling besar? Ya. Ubay berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Wa daraba sadrahu wa qala liyahnikal ilmu abal munzir. Ya. Maka Ubay bin Ka'ab pun jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nabi tanya Ubay, mana ayat yang paling agung dalam Quran, yang paling besar dalam Quran? Ubay jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi itulah. Apa jawab Nabi? Nabi menepuk dadanya sambil berkata, liyahnikal ilmu abal munzir. Mudah-mudahan kamu mendapat ilmu, wahai Abu Munzir. Abu Munzir ni Ubay bin Ka'ab. Ya? Jadi ayat terbesar ialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan surah yang surah yang dipanggil oleh Rasulullah SAW sebagai penghulu Quran ialah ayat kursi. Dan para ulama kata antara sebabnya ialah dalam surah itu ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Abu Hurairah pun sebut dalam beberapa hadis, antara diriwayatkan dari Sunan Al-Baihaqi, kana Nabi idza ijtahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Ya, apa hadis itu sikit ada dhaif. Ada perbahasannya. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bila dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, dia akan berkata ya hayyu ya qayyum. Ya. Dan ada banyak doa-doa daripada hadis yang sahih yang Nabi baca ya hayyu ya qayyum. Antara yang Nabi baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. La takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya, seumpama diriwayatkan oleh Sunan An-Nasa'i dan selainnya daripada anaknya Fatimah. Baik, jadi ya hayyu qayyum ni antara nama Allah yang digalakkan untuk kita baca ketika berdoa. Abu Hurairah kata Nabi ni kalau nak berdoa dia suka baca ya hayyu ya qayyum. Ya. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia tengah doa dalam solat, Nabi dengar. Ya. Daripada Anas bin Malik dalam Sunan At-Tirmizi rahimahullah. Apa dia baca? Ya. Apa dia baca ya? Sekejap. Saya baca semua oleh semayang ni, tapi lupa juga. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni as'aluka. Oh, dia kena ambil waktu dulu. Kena ambil gear dulu. Baru ingat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-hannan al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya. Kata Anas bin Malik ataupun Buraidah, saya tak ingat. Dia ada dua versi ya, satu doa yang ini, satu doa yang lain, tapi daripada kedua-dua. Kata periwayat ini, sahabat ni lah, Nabi masuklah masjid, Nabi dengar orang tengah baca doa itu dalam solat ketika tasyahud akhir. Sebab itu kalau kita belajar antara doa yang digalakkan kita baca sebelum salam, inilah salah satu. Dan ulama kata bila kita baca doa ini dia mustajab. Lepas tu bila kita baca doa ni, kita baca doa-doa yang lain, minta yang lain. Ya. Nabi dengar dia baca Allahumma inni as'aluka, wahai Tuhan aku minta kepadamu, bi anna lakal hamdu, kerana sesungguhnya bagi engkau segala kepujian, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, al-hannan al-mannan, al-hannan yang maha santun, maha penyayang, al-mannan yang maha memberi pemberian. Ya.
Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha agung dan maha mulia. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nabi dengar begitu. Apa jawab Nabi? Laqad sa'alallah bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajaba. Laqad da'allah bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'aya bihi ajaba. Nabi kata sesungguhnya dia telah minta kepada Allah dengan nama Allah yang teragung. Yang mana jika kita minta dengan nama itu, Allah Ta'ala tidak akan tolak. Allah Ta'ala akan memustajabkannya. Allah Ta'ala akan terima. Dalam doa ni Nabi kata ada nama Allah yang maha agung. Dia panggil Ismul A'zam. Memang ada perbahasan di kalangan para ulama. Dalam banyak-banyak nama Allah ni ada satu nama yang disebut sebagai Ismullah Al-A'zam, the greatest name of Allah. Tak ada siapa tahu. Tak ada seorang ulama pun tahu. Ya. Dan ada banyak pendapat lah. Salah satu ialah, dan saya kira ramai juga, majoriti juga mengatakan bahawa nama Allah yang agung ialah Al-Hayyul Qayyum. Dia ada dalam doa ni, dia ada dalam ayat kursi, dia ada dalam ayat terawal surah Al-Baqarah. Al-Imran. Sebab ada hadis Nabi kata, nama Allah yang paling agung, Ismullah Al-Azam, berada pada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu. Ya. Jadi ada nama Allah yang agung, ya. Ada banyaklah teori ulama. Ada ulama kata nama Allah yang agung Al-Hayyul Qayyum lah. Sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir bila dia menghuraikan ayat itu, ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu, dia kata Al-Hayyul Qayyum adalah antara nama Allah yang agung di sisi sebahagian para ulama. Kemudian disebut, walaupun Allah Ta'ala alam, mungkin dia ambil daripada Israiliyat, Nabi-Nabi terdahulu jika nak berdoa kepada Allah pun dia sebut Ya Hayyu Qayyum, tapi dalam bahasa masing-masing. Nabi Isa ada banyak mukjizat, kata Ibnu Katsir. Antara mukjizat dia terbesar ialah menghidupkan orang yang mati. Sebelum dia nak menghidupkan orang yang mati, dia bermunajat kepada Allah dengan berkata Ya Hayyu Ya Qayyum, tapi dengan bahasa dia lah, bahasa Kipti. Ya. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihi salam. Antara perkataan yang Nabi Musa banyak sebut, bahkan jika dia nak bercakap dengan Allah, Nabi Musa kan boleh bercakap dengan Allah Ta'ala direct. Betul tak? Itu kelebihan dia berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Ya. Kalau Allah Musa taklima, dia boleh cakap direct dengan Allah. Nabi Musa juga sebelum dia nak bercakap dengan Allah, dia berkata Ya Hayyu Ya Qayyum, tapi dengan bahasa dia lah, bahasa Ibrani. Ya. Jadi Al-Hayyu mana hidup. Nampak? Dia dikatakan salah satu daripada nama Allah Ta'ala yang agung. Ya. Ada ulama kata nama Allah yang agung ialah Allah. Allah tu sendiri, lafzul jalalah. Ya. Ada juga sebahagian yang kata nama Allah yang agung ialah Hu. Ujung Allah tu Hu, lah sekali. Tu dia berzikir Hu. Tak pernah zikir macam tu? Tak payahlah. Tuan-tuan nak zikir macam tu, tuan-tuan kena masuk tarekat. Nabi tak zikir macam tu, ya. Jadi macam-macam lah, ya. Tapi yang banyak kita lihat pendapat para ulama, mereka mengatakan bahawa nama Allah yang agung ialah Al-Hayyul Qayyum. Walau bagaimanapun, itu semua adalah teori-teori pendapat masing-masing. Kerana Nabi sebut tak jelas. Nabi sebut ayat yang panjang. Tak tahu mana satu. Macam tadi kan. Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamdu Al-Hannan. Nabi sebut juga nama Allah Al-Hannan. Nabi sebut juga Allah Ta'ala Al-Mannan. Nabi sebut juga Badi'us samawati wal ard. Nabi sebut juga Ya Zal Jalali wal Ikram. Ujung pun Nabi kata Ya Hayyu Qayyum. Jadi tak tahu mana satu. Betul tak? Cuma kalau relate dengan ayat-ayat yang lain dan dilihat hadis secara keseluruhan, banyak yang merujuk kepada Al-Hayyul Qayyum.
Jadi pendapat yang agak kuat dalam mengatakan bahawa nama Allah yang paling agung ialah Al-Hayyul Qayyum. Sebab tu kalau kita nak doa, amat-amat digalakkan kita membaca nama Allah yang berkenaan. Walau bagaimanapun, bukan kita baca nama tu sajalah. Nama Allah yang lain pun nama Allah juga. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Taala ada nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Kan? Cuma kita nak tahulah, serta-serta nama tu ada kelebihan-kelebihannya yang tersendiri ya. Macam Quran lah. Walau kita sebut surah Al-Baqarah ada kelebihannya, surah Al-Imran ada kelebihannya, ayat kursi ada kelebihannya, 3 ku ada kelebihannya. Dan mungkin lagi ada beberapa surah yang ada fadilat yang besar-besar berbanding surah-surah yang lain. Tapi tak bermakna kita baca surah tu saja. Ya. Seumpama Imam Malik rahimahullah, bila dia dengar orang sentiasa membaca qul huwallah, kerana Nabi kata qul huwallah ta'dil sulusal Quran. Yang Sahih Bukhari daripada Abu Sa'id, Nabi kata qul huwallah ni sama dengan 1/3 Quran. Jadi orang baca qul huwallah tak baca yang lain, dia marah. Kan? Memanglah qul huwallah tu ada kelebihannya, tapi bukan kau baca yang itu saja, kau tinggalkan surah-surah yang lain. Ya. Baik, Al-Hayyu, poin dia di situ ya. Lain ya. Hayyun lain. Al-Hayyu ataupun Hayyun dengan Hayyun dia lain. Hayyun maksudnya pemalu. Innallaha Hayyun Karim. Kalau Al-Hayyu daripada hayat, maha hidup daripada hayat kehidupan. Tapi Hayyun daripada hayat malu. Ya. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Dari Muslim pada Abi Hurairah, Nabi kata iman ni ada 60 cabang. Sebahagian riwayat 70 cabang. Setinggi-tinggi iman ialah berkata la ilaha illallah. Serendah-rendah iman ialah mengalihkan duri-duri yang ada di jalanan. Dan Nabi kata ujung tu al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Kita disuruh malu ya. Nabi Muhammad malu. Kita pun memang sifat malu tu sifat yang terpuji. Bahkan Nabi kata malu-malu ni daripada iman. Fa illam tastah fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah apa saja. Banyak benda kita tak buat kerana kita malu. Malu ni kadang-kadang menghalang kita daripada melakukan perkara sebahagiannya yang dibenci oleh syarak, of course lah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun pemalu. Al-Haya. Kerana Nabi kata sesungguhnya Allah Taala itu Maha Pemalu. Hayyun Karim, mulia, pemurah. Ya. Mana boleh kata Allah Ta'ala pemalu? Sama lah dengan kita. Kita malu, Allah Ta'ala malu. Allah tak sama dengan makhluk. Perkataan tu je sama. Macam kita kata Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala begitu, Allah Ta'ala begini. Kesemua nama-nama atau sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikembalikan kepada surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Tidaklah Allah Ta'ala itu sama dengan sesuatu pun. Ya. Cerita apa pun. Nabi kata Allah Ta'ala begitu, Nabi Allah kata Allah Ta'ala begini, hatta Allah Ta'ala sendiri kata begitu, Allah Ta'ala kata begini kan. Allah Ta'ala at the end kita beriman dia tak sama dengan makhluk ya. Hatta ada ayat kata Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada mata, Allah Ta'ala ada kaki. Allah Ta'ala alam, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk ya. Sebahagian ulama mentafsirkan mengikut jalan bahasa, sebahagian tidak mentafsirkan sama sekali. Ya. Allah Ta'ala ada tangan, yes. Laisa kamitslihi syai'. Dia stop at that point. Tapi Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Ya. Itu dipanggil akidah salaf. Beriman tanpa mentakwilkan. Baik. Jadi sama perkataan saja. Hakikatnya of course lah tidak sama. Laisa kamitslihi syai'.
wa huwas samiul basir. Allah Taala pemalu, kita pun pemalu. Nabi pun malu, ya. Kerana ia adalah satu sifat yang baik. Cuma malu Allah ni yang layak bagi dia lah. Malu kita yang layak bagi kita, ya. Of course tidak sama. Ya. Yastahyi idza rafa'a al-'abdu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma safran qaibatan. Allah Taala malu jika seseorang hamba itu mengangkat kedua tangannya memohon sesuatu. Allah Taala mengembalikan ia dalam tangan yang kosong. That means bila kita berdoa kepada Allah, mengangkat tangan kepadanya, of course lah doa-doa munajat. Ya, yang tak terikat dengan masa, tak terikat dengan keadaan, tak terikat dengan tempat bahkan. Kerana doa ni dia ada macam-macam, ya, dia bukan satu standard. Ada doa yang disunahkan kita angkat tangan, ada doa yang tidak disunahkan kita angkat tangan, ya. Dan ada doa yang tidak perlu kita angkat tangan, dan ada doa yang haram kita angkat tangan, ya. Especially dalam ibadah-ibadah khususiah yang tertentu. Tuan-tuan semayang, antara tempat yang digalakkan berdoa ialah ketika sujud, ketika tasyahud akhir, before salam. Tuan-tuan angkat tangan. Masa sujud nak angkat tangan macam mana? Sujud macam tu takkan berlaku. Kan, sujud doa ni tak sebenarnya angkat tangan, ya. Masa tasyahud, fil alamin innaka hamidum majid. Dahsyat dah. Masya Allah cepatnya. Baru 32 minit. Kan, fil alamin innaka hamidum majid. Doa selalu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sekurang-kurang doa after tasyahud before salam ialah doa itu. Sehingga kata sebagai ulama, siapa-siapa yang tak baca doa ni berdosa. Antaranya Al-Imam Ibn Arabi rahimahullah, ulama besar mazhab Maliki, dalam buku tafsir hebat beliau Ahkamul Quran. Kerana dia kata Nabi tak pernah tinggal doa ni. Walau bagaimanapun majoriti kata tidak wajib. Sunnah yang ditekankan. Sunnah muakkadah lah, ya. Tak apalah, dia nak kata wajib, dia nak kata sunnah. Yang penting Nabi baca, kita bacalah. Kerana 4 benda ni amat penting sekali. Pertama, minta berlindung daripada azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Azab neraka, ya. Wa min azabil qabr. Daripada azab kubur. Semua orang akan mati dan semua orang akan masuk kubur. Bila tuan-tuan minta dengan Allah supaya dijauhkan daripada azab kubur, kau kita rasa kita ni lepas azab kubur. Saya sembahyang dah, saya puasa dah, saya baca Quran, saya sedekah. Azab kubur ni Nabi ajar minta 5 times daily masa sembahyang fardu tu. Kan? Pasal benda penting ni, azab kubur ni. Ya. Sebab tu Nabi kata siapa-siapa yang dengar azab kubur dia akan mati mengejut. La sa'iqa. Sebab tu manusia ngaji ni tak dengar. Tapi orang Melayu dia boleh dengar. Orang Melayu je satu-satunya bangsa yang boleh dengar azab kubur. Tu Adi. Tapi dah stop dah siri tu, ya. Siaran tu, ya. Tak ada dah. Dengar azab kubur, insaf. Nabi kata mati. Tapi hidup sampai sudah. Ya. Nabi seorang je boleh dengar azab kubur, ya. Sahabat Nabi pun tak dengar azab kubur. Tak dengar. Ya. Jadi kalau kita boleh dengar azab kubur, kita lagi hebat pada sahabat Nabi lah. Bahkan menyalahi, kerana Nabi kata orang tu akan mati mengejut. Sa'iqah. Sa'iqah ni ada 2 maksud dalam bahasa Arab. Pertama, maksud pengsan. Pengsan. Pengsan sungguh lah. Dia relax, tak pengsan-pengsan. Satu lagi, mati mengejut. Mautu faja'ah. Boleh mati tu dengan azab kubur, ya. Nabi cakap macam tu, bukan saya. Tak tahulah macam mana. Lepas tu tak payah simpan niat. Pergi kubur, ya Allah, aku nak dengar lah azab kubur sekali. Nak mati, try, ya. Ataupun pengsan. Kok bangun pengsan tu jadi gila. Amin. Ya. Jadi minta dengan Allah Ta'ala, ya. Penting sekali. Sebab kita tidak tahu nasib kita. Jadi itulah kita minta lah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta berlindung
daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Pasal hidup ni banyak fitnah. Betul tak? Fitnah diri sendiri. Ya. Fitnah dengan keluarga. Apa nama fitnah? Dugaan. Fitnah ni bukan makna tomahan, tuduhan semata-mata. Fitnah dalam syarak ni luas maksudnya. Dan of course ada banyak maksud ya. Fitnah ni dalam Quran kadang-kadang maksud syirik, ada banyak maksud yang lain. Tapi secara umumnya fitnah dalam bahasa Arab ialah cubaan, dugaan. Betul? Ada dugaan diri kita sendiri. Betul tak? Ya. Ada dugaan dengan keluarga, fitnah dengan keluarga, ada fitnah dengan masyarakat, ada fitnah macam-macam fitnah hari ni kan. Ya. Ada fitnah media sosial, oh banyak. Fitnah dalam politik. Banyak tuan. Kita hidup hari ni memang penuh dengan fitnah-fitnah dunia. Ya. No, macam mana? Selagi kita hidup, selagi kita manusia, kita akan hidup dalam fitnah lah. Minta dengan Allah lah. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku minta berlindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian banyak juga. Bila kita mati, apa fitnahnya? Kadang-kadang orang masih memburukkan kita. Kadang-kadang orang cakap benda jahat yang kita lakukan. Kadang-kadang orang sambung keburukan yang kita buat. Dulu orang tak buat, dengan sebab kita buat, dia pergi buat. Kita dapat dosa sama. Masanna fil Islam sunnah sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang buat benda jahat, orang lain ikut, maka dia juga akan mendapat dosa daripadanya. La yunqas min auzarihim syai'. Banyak mana orang tu dapat dosa, dia pun dapat banyak tu. Itu salah satu daripada fitnah selepas kita mati. Kejahatan-kejahatan kita lakukan diteruskan, kita dapat dosa. Ya? Ingat pahala je ada jariah, dosa ada jariah juga. Ya? Kita tak panggil dosa jariah lah. Istilah tu tak ada dalam syarak, saya je panggil begitu. Ya. Tapi dia berkesinambungan. Of course lah fitnah dalam kubur tu sendiri. Tadi sebut dah azab kubur. Fitnah kematian apa kubur tu? Fitnah kematian juga termasuk lah. Ya. Jadi kita repeat again perkataan tu. Wa'udzubika min fitnati masihid dajjal. Hujung sekali, minta dengan Allah, aku berlindung daripada fitnah dajjal. Siapa tahu dajjal sini? Saya pun tidak tahu. Ya. Kita boleh tahu ustaz, banyak teori-teori yang kita tengok ustaz yang ajar tentang teori-teori akhir zaman, ya. Kita ada ustaz yang luar negara, kita ada ustaz yang dalam negara yang banyak cakap tentang ilmu eskatologi. Itu teori saja. Belum tentu betul. Ya. Ni COVID hari tu ni, kalau kita dengar ustaz-ustaz yang bercakap tentang akhir zaman, COVID pun dikaitkan dengan Dajjal. Kan? Freemason dengan macam-macam. Tak tahu betul ke tidak, tak tahu. Ha? Jadi apa solusinya? Minta berlindung dengan Allah, sebab kita tidak tahu. Dajjal ni macam mana? Dan fitnah terbesar umat Nabi Muhammad SAW ialah fitnah Dajjal. Dajjal. Lepas tu kita hari Jumaat jangan tinggal baca surah Kahfi. Dalam solat pun kita baca all the times. Wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya. 4 benda ni antara terpentinglah untuk kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, sikit lagi ya. Pasal pergi kat situ kan doa tu tadi. Siapa pergi ujung semayang tadi ya? Before salam tu. Angkat tangan tadi kan. Tuan-tuan baca doa before salam tu, tuan angkat tangan tak? Tak angkat kan? Duk itu je tangan kita kan. Pasal apa tak angkat? Ya. Bukan semua doa kita angkat tangan ya. Ketika sujud haram, tak boleh angkat tangan. Ketika tasyahud pun haram ya. Kerana itu bukan waktu dia. Mana bukan satu standard lah. Begitu juga doa-doa yang lain. Tuan-tuan masuk tanda, keluar tanda, masuk masjid, keluar masjid. Itu tidak haram, tapi tidak perlu sama sekali. Dan sebagai ulama kata tidak sunnah. Sebagai mengharuskan. Dan sebagai yang lain kata once a while, boleh angkat tangan. Disunahkan juga. Ya. Tapi, pasal apa? Pasal itu doa-doa yang ringkas, yang rutin harian, dia tidak, orang kata apa,
disunahkan untuk kita angkat tangan. Tapi angkat tangan tidak salah. Tapi dia bukan doa untuk kita angkat tangan. Doa yang betul-betul digalakkan kita angkat tangan ialah doa munajat. Lain pada doa-doa harian, lain daripada doa dalam solat. Mana doa-doa yang tak ada waktu tertentu, keadaan tertentu, tempat tertentu, kebiasaannya dia digalakkan angkat tangan yang disebut sebagai doa-doa munajat. Bila kita nak minta dengan Allah, kita dengan Allah je. Ya. Mungkin after semayang sunat tuan-tuan nak baca doa, di tengah malam tuan-tuan bangun atau bila-bila masa lah rasa nak doa ke doa. Itu masuk doa munajat. Ya. Jadi kata Nabi, Allah Ta'ala Maha Pemalu, Allah Ta'ala itu Maha Pemurah. Dia malu kalau seseorang hamba itu mengangkat tangan kepadanya. Pasal doa kan disunatkan angkat tangan munajat tadi kan. Ya. Ada doa tuan-tuan dan sunnah doa tak kurang daripada 30. Seumpama disusun oleh Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah dalam Ahkamul Asiyah. Al-Asiyah fi Ahkamil Ad'iyah. Ada ulama orang yang hurai buku dia itu, antaranya ulama kita lah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia susun ada 30 sunnah doa ya, banyaklah. Salah satu ialah mengangkat tangan. Pasal apa mengangkat tangan? Pasal hadis ni lah. Dan mungkin lagi ada nah-nah yang lain. Bila kita angkat tangan munajat kepada Allah, Allah Ta'ala malu kalau dia tak bagi apa-apa pada kita, kosong je tangan kita. Dan hadis ni juga dijadikan dalil oleh para ulama bahawa setiap kali kita berdoa mengangkat tangan kepada Allah, Allah Ta'ala memustajabkan. Ada bahagian kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekurang-kurang pahala. Kerana doa ibadah. Ibadah of kau dapat pahala. 10 kali tuan-tuan angkat tangan, 10 kali tuan-tuan dapat pahala. Sebab tu jangan malas doa. Jangan nak tunggu waktu-waktu tertentu je doa. Lepas sembahyang fardu, mentang-mentang imam doa. Kan? All the times. Ya? Ringankan tangan kita untuk minta dengan Allah. Bila-bila masa lah. Ya? Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memustajab. Sebab Nabi kata Allah Ta'ala tak akan kembalikan tangan kita kosong. Cuma kalau kita lihat hadis yang lain itu, Nabi kata kadang-kadang Allah Ta'ala bagi apa yang dia minta. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri yang lain, yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Betul tak? Tuan-tuan perasan tak ya? Banyak benda kita minta dengan Allah, kita rasa Allah Ta'ala tak bagi. Saya lah personally ya. Sedangkan banyak benda lain yang kita tak minta dengan Allah, Allah Ta'ala bagi. Bahkan lebih banyak lagi. Dan itu juga disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. 10 hajat tuan-tuan minta dengan Allah. Tak sampai kot. Biasa kita minta ni benda penting-penting je tak? Ya. Saya sakit minta lah, ya Allah bagi aku sihat. Aku tak nak operation ya Allah. Contohnya. Tapi kalau campur-campur mungkin tak banyak lah kita minta dengan Allah. Dan kita rasa hajat tu besar. Sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi kepada kita banyak benda lain yang lebih besar. Dan lebih baik kepada kita dalam keadaan kita tidak tahu. Ataupun kita tahu. Cuba hitung balik. Hak kita minta dengan hak kita tidak minta. Banyak Allah Ta'ala bagi, hak kita tak minta ke Allah Ta'ala minta? Banyak kita tak minta. Betul tak? Ya? Jadi malu. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata dia tidak malu. Kerana Allah Ta'ala nak menjawab kepada orang-orang munafikun yang mempersoalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini salah satu sebab nuzul kepada ayat ni. Ya, dulu kita dah belajar ayat Quran ni ada yang tidak ada sebab nuzul, dia turun saja. Dan sebahagian yang lain ada sebab nuzulnya. Kadang-kadang Nabi ditanya, maka Allah Ta'ala turunkan ayat. Ya. Kadang-kadang ada satu peristiwa, Allah Ta'ala turunkan ayat. Kadang-kadang ada satu perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh Nabi SAW, turun ayat. Kadang-kadang macam-macam tuan. Itu dipanggil sebab nuzul. Dan sebagai orang yang berkecimpung dalam ilmu syarak, sebab nuzul ni memang antara ilmu yang dia kena tahulah, walaupun tidak semua. Ya. Sebab tu kalau kita lihat dalam buku-buku tafsir, biasanya ulama sebelum nak menguraikan satu ayat, dia akan sebut dulu sebab ayat itu diturunkan. Hak mana ada sebab nuzul lah. Sebab tak semua ayat ada sebab nuzul. Ya. Ayat ni itulah salah satu sebab nuzulnya. Ya. Dan biasanya ustaz-ustaz ajar tafsir dia tahulah. Ya. Bahkan seseorang ulama tuan-tuan, dia tak boleh jadi mujtahid.
ulama besar lah, scholar, melainkan dia kena tahu sebab nuzul sesuatu ayat. Ya. Of course lah yang berkecimpung dalam bab hukum, dia kena tahulah. Kerana sebab nuzul ni penting. Imam Syafi'i rahimahullah, disebut, dinukilkan oleh ulama kita lah, Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid. Dia kata, la yahillu li ahadin an yufti fi ahkamillah illa an yakuna basiran bi kitabillah. Ya. Nasikhihi wa mansukhihi wa muhkamihi wa mutasyabihi wa amihi wa khasihi wa mutlaqihi wa muqayyadihi. Ujung tu dia kata wa asbaba nuzulil ayah. Tidak halal untuk seorang itu memfatwakan suatu hukum, melainkan dia kena tahu banyak benda lah ya, tapi dia sebut dulu Quran. Antara ilmu Quran yang kena tahu ialah nasikh, mansukh, am, khas, mutlak, muqayyad, dan ujung tu dia kata sebab nuzul Quran. Dia kena tahulah. Ya. Dan antara sebab kita nak tahu sebab nuzul ni supaya kita tahu maksud sebenar ayat itu diturunkan. Ya. Nak tahu maksud sebenar. Ya. Baik. Jadi sampai situlah ya. Ya. Dan insya-Allah taala next nanti kita akan sambung lebihan daripada ayat itu. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Insya-Allah taala kita akan sambung dah huraikan sikit ayat tu. Ada soalan lah? Nak tanya apa-apa ke? Ya. Haji. Di speaker. Kenapa? Bismillah. Itu wallah taala alam, mungkin dia doa munajat lah tu. Tapi okey, bukan speaker sajalah ya. Bila kita tengok orang berdoa, adakah kita boleh mengangkat tangan? Boleh. Dan kita pun boleh mengaminkan. Walaupun dia tidak tahu kita mengaminkan doanya. Boleh. Ya. Cuma kalau kita tak boleh angkat tangan, tak payahlah angkat tangan. Tak nanti kalau kita dengar orang doa, kita doa sendiri pun memang kita disunahkan, digalakkan mengangkat tangan. Tapi kalau kita tak boleh angkat tangan, tak payah angkat tangan. Contohnya kita nak berdoa ketika membawa kereta. Bila drive, nak doa kan? Lalu-lalu tengok makcik duk jual kuah pisang. Alah kesiannya makcik ni jual kuah pisang. Ya Allah, pemudahkanlah urusan makcik ni. Contohnya, itu doa munajat dia panggil ya. Bila kita ada permintaan khusus kepada Allah, kita dengan Allah aja. Jadi nak angkat tangan macam mana tengah bawa kereta? Angkat sebelah ustaz, pegang sebelah. Boleh lah ya. Tapi kalau tak angkat tangan pun tak apa. Sebaik-baiknya kita angkat tangan. Sebab angkat tangan tidak wajib. Angkat tangan ni hanya adab ataupun sunnah di sisi para ulama. Sebab tu dia termasuk dalam 30 adab-adab doa. Sudah kita mengangkat tangan. Tapi kalau boleh angkat tangan, kita angkat tangan lah. Nak angkat tangan parah dada, parah muka, atau pula. Sebenarnya tidak ada sifat yang khusus angkat tangan. Hadis Nabi, Nabi angkat tangan. Cuma adalah riwayat Nabi angkat tangan tinggi. Umpama ketika perang Badar. Kata Ibn Abbas dan Sahih Bukhari ataupun Muslim, ketika perang Badar Nabi berdoa, mengangkat tangannya tinggi kepada Allah sehingga jatuh kain ridaknya. Abu Bakar angkat kain ridak baginda. Jadi ulama kata, kalau kita ada besar hajat dan pengharapan kita kepada Allah, maka kita angkatlah tangan kita setinggi-tinggi. Dalam konteks biasa kita angkat macam biasa, macam itulah. Ya. Bolehlah parah dada, parah muka ya. Al-Imam Yusuf Al-Maqdisi dia ada buku khas nama dia Adabud Doa. Ya, angkat tangan ni dikata ada 4 cara lah. Pertama ialah mengangkat tangan kita ke paras muka. Yang kedua, mengangkat tangan kita ke paras dada. Dan konteks macam tadilah. Kalau kita ada besar hajat dan harapan kita kepada Allah, angkat bagi tinggi sikit. Yang kedua ialah mengangkat tangan ke langit. Tapak tangan tadi, tapak tangan ke muka, tapak tangan ke dada, tapak tangan ke langit. Yang ketiga ialah membalikkan tangan begitu. Terutama bila kita minta supaya Allah Ta'ala menjauhkan bala. Cuma angkat tangan begitu, dia ada khilaf. Ada ulama' dia okey, ada ulama' dia kata tak boleh.
Kerana ada hadis lain dalam Sunan At-Tirmizi, Nabi larang doa telapak tangan bahagian atas. Ya. Nabi kata, mintalah kepada Allah dengan telapak tanganmu, jangan minta dengan belakang tanganmu. Sebab itu sebagai ulama dia tak suka tolak bala macam tu. Tolak bala macam ni juga. Ada hadisnya, ya. Tapi sebagian yang lain dia okey lah, tak ada masalah. Jadi itulah cara-cara. Asalkan kita angkat tangan, ya. Macam kita kata semayang lah, kan? Semayang nak letakkan kat perut ke, kat dada ke, kat bawah dada ke, bawah pusat ke. Nas ada macam-macam, ya. Walaupun ada lah yang dipilih oleh para ulama yang dianggap yang kuat lah, atas dada tu. Tapi yang penting angkat tangan. Yang paling sahih ialah angkat tangan, ya. Dan bukan hanya Nabi Muhammad SAW dan umatnya, yakni kita bila semayang meletakkan tangan di bahagian sini, ya. Tapi Nabi sebut dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah, daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, itu juga ada kelakuan Nabi-Nabi terdahulu bila dia solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Letak tangan atas, kanan di atas kiri, ya. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Cuma ada saya tengok semayang begitu. Ini saya tak tahu mazhab mana. Saya belajar fiqh, tuan, tak jumpa lah belah kiri macam tu. Tapi katanya Allah Ta'ala alam lah, ada seorang ustaz tabligh di Kelantan. Dia kata kita sempat gini sebab nak pegang hati kita. Allah Ta'ala alam. Mungkin cara orang sufi ke tasawuf ke macam mana. Tapi yang fiqh yang diwartakan dalam syarak, dia straight je. Cuma tempat tu beza. Bawah pusat, atas perut, atas dada. Ya. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapatlah sikit manfaat pada malam ini. Dan kita tangguh pengajian kita dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr.